Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ahli akademik berkata, adakah Maharaja China dedah hipokrasi baru PAS? Ini memang satu pendedahan luar biasa. Sekadar melihat bendera China, negara China, pemimpin dan ahli PAS ibarat kera terkena belacan. Bagaimanapun reaksi mereka menurut seorang pensarah amat berlainan terhadap kehadiran seorang Maharaja China di Pahang yang disifatkannya sebagai mengejutkan. Saya amat terkejut, kata Tajuddin Muhammad Rosdi kepada Malaysia Kini. Adakah ini bermakna bahawa PAS telah matang? Adakah kita sedang menyaksikan fasa baru bagi parti yang biasanya cepat melatah? Atau adakah ini contoh nyata hipokrasi? Adakah reaksi itu akan berlainan jika anak-anak Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang berpakaian sebagai Maharaja China atau Ratu China, tambahnya lagi. Profesor Seni Bina yang merupakan pengkritik tegar PAS itu berkongsi pandangannya mengenai ahli Exco Pahang Nizar Najib yang berpakaian sebagai Maharaja China dari zaman dinasti Qing semasa sambutan Tahun Baru Cina di negeri itu baru-baru ini. Nizar, anak kepada bekas Perdana Menteri yang dipenjarakan Najib Razak, berpakaian sedemikian untuk menekankan mesej toleransi. Tajuddin yang menyatakan sokongannya terhadap paparan pemahaman antara kaum sedemikian menekankan hubungan sejarah yang mendalam antara China dan Malaysia sambil menuding kepada pertukaran budaya dan ekonomi selama berabad-abad bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Walaupun saya menyanjung niat Nizar, namun saya tidak dapat mempersoalkan sikap membungkam pihak PAS mengenai perkara ini. Saya yakin PAS bukan tiba-tiba saja menjadi toleransi, tetapi kerana Najib dianggap sebagai sekutu politik yang layak mendapat layanan berbeza, tambahnya lagi. Nga sebagai hang tua. Tajuddin juga mengulas bagaimana reaksi PAS seandainya pemimpin DAP Nga Korming berpakaian sebagai pahlawan Melayu lama seperti hang tua, lengkap dengan keris replika yang terselit di pinggangnya. Dalam senario sedemikian, kemungkinan kemarahan akan meletus dengan pelbagai tuduhan dilemparkan dan emosi yang memuncak. Tindak balas pasti segera dan hebat, mungkin malah sampai mengakibatkan kecaman awam, protes dan banyak laporan polis dibuat, tambahnya. Nga yang memegang jawatan sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan sering menjadi sasaran PAS dengan dirinya dikecam, khususnya apabila membabitkan perdebatan kaum dan agama. Justru Tajuddin berkata, dia menaruh harapan bahawa semangat toleransi baru PAS itu akan dipamerkan secara konsisten dalam setiap keadaan. Untuk benar-benar membuktikan keikhlasan dan mereka boleh dipercayai, PAS mesti memastikan pendekatannya adalah adil dan tidak berat sebelah tanpa memilih bulu, katanya. PAS dan beberapa NGO tertentu sering menggunakan sentimen kaum dan agama untuk menggerakkan sokongan, dan DAP yang majoritinya berketurunan Cina serta berpegang pada sikap sekuler sering digambarkan sebagai ancaman kepada dominasi Melayu dan Islam walaupun berulang kali menafikannya dan menerangkan dasar inklusifnya. Dakwaan bahawa Anwar di bawah kawalan DAP adalah satu lagi naratif yang digunakan oleh PAS dan sekutunya untuk menghakis kepercayaan orang Melayu terhadap kerajaan perpaduan. Tuduhan-tuduhan ini mencerminkan perjuangan berterusan untuk mendapatkan undi Melayu dengan PAS meletakkan diri sebagai pembela kepentingan Melayu Islam dan berusaha untuk melemahkan asas sokongan kepada Anwar Ibrahim. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Apa pula komen anda? Komen netizen Udabey 2024 menyatakan, inilah contoh sikap hipokrit paling unggul yang telah dipersembahkan oleh PAS. Semata-mata untuk terus mencari undi dan sokongan orang Melayu Islam. Kononnya merekalah penyelamat kepada orang Melayu. Hakikatnya, setiap tindakan dan ucapan adalah hanya untuk dapatkan
pengaruh bila telah dapat mandat untuk perintah empat buah negeri gagal untuk mentadbir dengan baik. Masalah air di Kelantan tak pernah berubah, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Parti Bersatu, Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali berbohong? Ini berkaitan dengan PRU mengejut hujung tahun ini. Akhirnya, Sabah dan Sarawak bersuara. Pemimpin Sabah dan Sarawak tolak dakwaan PRU mengejut. Padan muka lah kan. Apa boleh buatlah. Semua orang menafikan pilihan raya mengejut itu hujung tahun ini. Yang paling penting ialah kalau Sabah dan Sarawak sudah bersuara, confirm 1000% bahawa tiada pilihan raya mengejut. Kenapa begitu? Sebab hanya Sabah dan Sarawak, hanya GPS dan GRS yang boleh mengubah jumlah bilangan ahli parlimen yang akan menyokong Perikatan Nasional. Kalau Sabah dan Sarawak, GRS dan GPS menyokong, ataupun kalau Sabah dan Sarawak menyokong Perikatan Nasional, itu ada harapan untuk PRU akan dibuat. Tapi kalau Sabah dan Sarawak sudah menolak, maksudnya langkah tebuk atap tidak menjadi. Ya, hanya jadi langkah syaitan. Pemimpin Sabah dan Sarawak tolak dakwaan PRU mengejut. Pemimpin GPS dan GRS tolak anggapan sokongan majoriti Anwar Ibrahim goyah. Sebaliknya berkata, kedudukan Perdana Menteri semakin kukuh dalam tempo 2 tahun ini. Maksudnya, memang confirm tiada pilihan raya mengejut hujung tahun ini. Itu hanya angan-angan, itu hanya politik murahan yang cuba ditabur. Kan, kalau mereka hanya dapat sokongan daripada Barisan Nasional, dan bukan semua Barisan Nasional menyokong mereka, confirmlah apa lagi yang mau dibuat oleh Azmin Ali dan Muhyiddin Yassin. Dua pemimpin parti gabungan Sabah dan Sarawak menolak dakwaan bahawa sokongan majoriti terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini goyah dan kononnya Malaysia bakal melalui PRU mengejut menjelang hujung tahun. Abdul Karim Rahman Hamzah dari Gabungan Parti Sarawak GPS dan Masidi Manjun dari Gabungan Rakyat Sabah GRS masing-masing menegaskan bahawa kedudukan Anwar Ibrahim malah semakin kukuh sejak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri pada November tahun 2022. Inilah sebabnya yang paling penting, Perikatan Nasional sudah mula goyah. Perikatan Nasional dah mula koyak. Tak mampu lagi bangkit, itu sebabnya mereka cuba mahu hidupkan semula langkah tebuk atap itu. Mau beri keyakinan dan semangat kepada penyokong mereka semata-mata. Dan semangat itu pula harapan palsu. Kesian lah kan. Saudara, Karim, naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu berkata, tempoh pentadbiran Anwar hanya akan berakhir pada tahun 2027. Iaitu masih lama lagi. Jika Bersatu mahu mula turun padang dan membuat persediaan untuk pilihan raya mengejut, biarlah, katanya. Bukannya jaminan mereka akan mampu menang PRU 16 dan membentuk kerajaan, kerana mereka perlu menang sokongan rakyat terlebih dulu. Bersatu mungkin merasakan Perdana Menteri semakin hilang sokongan, tetapi bagi majoriti pasif khususnya di negeri Borneo, mereka merasakan Perdana Menteri mentadbir Malaysia dengan baik. Secara peribadi, saya rasa kita semua patut memfokuskan terhadap pembinaan negara bangsa dan kurangkan bermain politik. Bila tiba masanya untuk PRU 16, maka tunjukkanlah nilai parti anda sebagai alternatif kepada gabungan sedia ada untuk mentadbir dan menguruskan Malaysia, kata Menteri Sarawak itu kepada FMT. Masidi yang juga Setiausaha Agung GRS berkata, Anwar tidak hilang sokongan kuat dalam Dewan Rakyat yang berada pada kedudukan lebih 2/3 dengan sokongan 153 ahli parlimen. Melainkan ada politik tersembunyi di Kuala Lumpur yang saya sendiri tidak tahu. Saya sejujurnya tidak melihat bagaimana Perdana Menteri akan hilang majoritinya dalam masa terdekat, kata beliau.
Lagipun, pembangkang meramalkan kejatuhannya hanya beberapa minggu selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, kedudukan beliau semakin kukuh lagi, katanya lagi. Dua pemimpin itu mengulas gesaan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin supaya jentera partinya digerakkan sebagai persediaan untuk kemungkinan PRU mengejut diadakan hujung tahun ini. Menurut Setiausaha Agung Azmin Ali, Muhyiddin mengeluarkan arahan itu dalam mesyuarat bersatu minggu lalu yang turut membincangkan perkembangan yang amat meyakinkan bersama kepimpinan tertinggi PAS. Ahli kelab penyokong kerajaan kemudian mengingatkan bersatu bahawa Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memberi amaran kepada ahli parlimen supaya tidak menggugat kestabilan politik ketika membuka sesi Dewan Rakyat tahun ini. Menurut Perkara 43 dalam kurungan 4 Perlembagaan Perdana Menteri yang hilang sokongan majoriti di Dewan Rakyat, mesti meletakkan jawatan jemaah menteri melainkan Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen atas permintaannya. GPS dan GRS adalah sekutu utama dalam pentadbiran Anwar, tetapi sebelum ini juga menyokong pentadbiran pimpinan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dari tahun 2020 hingga 2021 dan penggantinya Ismail Sabri Yaakob dari UMNO dari tahun 2021 hingga 2022. Selepas parlimen tergantung berlaku susulan PRU 15, GPS dan GRS pada mulanya menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tetapi kemudian berkata akan akur cadangan Agong ketika itu untuk pembentukan kerajaan perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.